Selamat sejahtera kepada Dr. Nur Chikyon. Saya Syaraniswari. Kumpulan kami telah memilih tajuk Kes Rasuah Soeharto sebagai tajuk pembentangan kami. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia ialah Haji Muhammad Soeharto atau lebih dikenali sebagai Soeharto. Beliau merupakan Presiden Indonesia yang kedua bermula tahun 1967 hingga 1998. Walaupun pemerintahan beliau lebih kepada sistem otoriter, korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, kepimpinan beliau terkenal dengan kebijaksanaannya yang menyebabkan pembangunan yang pesat ketika itu. Soeharto merupakan salah satu figura yang sangat penting dalam sejarah kerana latar belakang hidupnya di mana bermula dari seorang yang hidup sederhana dan perjalanan panjangnya dari seorang prajurit beliau menjadi pemimpin negara ketika itu. Seterusnya, saya akan membentangkan latar belakang kes rasuah Soeharto. Soeharto dilahirkan pada 8 Jun 1921 di Kemusoh, Yogyakarta dalam keluarga petani miskin. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, beliau menunjukkan semangat jiwa yang tinggi dan diajar tentang pentingnya pendidikan dan disiplin oleh ibu bapanya. Beliau memulakan kerjaya ketenteraan dengan menyertai peta semasa pendudukan Jepun dan kemudian bergabung dengan Tentera Nasional Indonesia TNI selepas kemerdekaan. Pada tahun 1965, Soeharto memainkan peranan utama dalam mengulangi gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI yang mencetuskan ketegangan politik di Indonesia. Setelah krisis politik meningkat, beliau mengambil alih kepimpinan TNI dan akhirnya menggeser Presiden Sukarno untuk berundur pada tahun 1967 di mana beliau dilantik sebagai Presiden Indonesia yang kedua. Sepanjang pemerintahannya yang dikenali sebagai Orde Baru, Soeharto memfokuskan pada pembangunan ekonomi dan kestabilan politik, membawa Indonesia kepada kemajuan pesat dalam sektor ekonomi. Namun, pemerintahannya juga dicirikan oleh kuasa authoritarian, pengekangan kebebasan politik serta masalah korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini demikian kerana selama memerintah, Soeharto mengawal hampir semua aspek politik dan ekonomi Indonesia. Sistem pemerintahannya mendorong amalan rasuah kerana kuasa tertumpu pada beliau dan kroni-kroninya. Soeharto dan keluarganya dikaitkan dengan pelbagai syarikat besar yang mendapat manfaat daripada kontrak kerajaan. Banyak keputusan ekonomi didakwa dibuat untuk kepentingan peribadi dan keluarga, termasuk pemberian monopoli dalam sektor-sektor strategik seperti tenaga, telekomunikasi dan ekspor komoditi. Soeharto juga menguruskan beberapa yayasan yang kononnya untuk kepentingan rakyat, tetapi sebenarnya digunakan untuk mengumpul kekayaan peribadi. Yayasan ini mengutip dana daripada perniagaan dan cukai tanpa pengawasan yang telus. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 hingga 1998 melemahkan kedudukan Soeharto. Tekanan politik dan sosial yang memuncak memaksanya meletakkan jawatan pada Mei 1998. Selepas itu, siasatan terhadap kes rasuahnya mula dilakukan. Tuduhan dan perbicaraan pada tahun 1999, Soeharto didakwa atas tuduhan korupsi, tetapi perbicaraan tidak dapat diteruskan sepenuhnya kerana alasan kesihatan. Pada tahun 2000, beliau dikenakan tahanan rumah, tetapi tiada hukuman berat yang dijatuhkan. Kekayaan kontroversial Soeharto dianggap sebagai salah seorang pemimpin paling korup di dunia. Transparency International menganggarkan kekayaannya dan keluarganya mencapai antara USD 15 bilion hingga USD 35 bilion yang dikumpulkan secara tidak sah. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh rakan sekumpulan saya, Hazel. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Hazel Harrison Harry dan saya akan membentangkan faktor berlakunya rasuah. Faktor pertama ialah gaji rendah dan ketidakseimbangan ekonomi. Individu yang menerima gaji rendah atau menghadapi tekanan ekonomi mungkin merasa terdesak untuk mencari pendapatan tambahan termasuk melalui rasuah. Seterusnya ialah budaya atau norma sosial yang membenarkan rasuah. Dalam setengah masyarakat, rasuah boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau diterima, malah dianggap sebagai cara yang wajar untuk menyelesaikan masalah atau mendapat keuntungan. Budaya ini boleh berakar umbi dalam masyarakat dan sukar dihapuskan.
Yang ketiga ialah tekanan atau pengaruh luar. Kadangkala, individu terpaksa menerima rasuah kerana tekanan dari pihak atasan, rakan sekerja atau individu yang lebih berkuasa. Mereka mungkin merasa tidak mempunyai pilihan lain selain mematuhi kehendak pihak tertentu. Seterusnya, saya akan membentangkan Akta dan Undang-Undang Rasuah. Yang pertama ialah Akta Pencegahan Rasuah 1997, Akta 575. Tujuan akta ini ialah untuk mencegah dan mementeras amalan rasuah di sektor awam dan swasta. Ia memberikan kuasa kepada SPRM untuk menyiasat, menguatkuasa undang-undang dan mendakwa mereka yang terlibat dalam rasuah. Seterusnya ialah Akta Pencegahan Rasuah 1997, Kanun Keseksaan 574 Seksyen 161, menghukum pemberian atau penerimaan rasuah oleh mana-mana pejabat awam. Seterusnya dalam Seksyen 165, menghukum pegawai awam yang menerima suapan dengan niat untuk mempengaruhi tindakan mereka. Dan terakhir, Seksyen 214, menghukum mereka yang memberikan rasuah dalam bentuk hadiah atau keuntungan. Assalamualaikum semua, saya Sahira binti Saflan yang akan membentangkan dua bahagian seterusnya, iaitu hukuman yang berkaitan dan beberapa implikasi kepada individu. Seperti yang anda tahu, sesiapa yang terlibat dalam rasuah pasti akan menerima hukuman. Oleh itu, hukuman yang diberikan kepada Suharto adalah seperti berikut. Bermula pada 31 Mac 2000, Penjabat Pendakwa Raya menamakan Suharto sebagai suspek atas dakwaan rasuah dalam 7 pertubuhan yang diketuainya. Setelah 2 bulan itu, pada 29 Mei 2000, Suharto diletakkan di bawah tahanan rumah, tetapi kes itu akhirnya digugurkan kerana masalah kesihatan Suharto yang berterusan sehingga menghalang perbicaraan dilakukan. Akhirnya, pada 27 Januari 2008, Suharto telah meninggal dunia. Oleh itu, pada 8 Julai 2015, Mahkamah Agung Indonesia mengarahkan 6 orang anak Suharto dan Yayasan Beasiswa Super Semar membayar balik sebanyak RM1.8 bilion, iaitu wang yang pernah diseleweng semasa pemerintahan diktator itu. Terdapat beberapa implikasi kepada individu, antaranya ialah menjejaskan kepercayaan individu. Hal ini kerana rasuah menjejaskan kepercayaan orang ramai terhadap institusi dan sistem kerajaan. Kesannya, orang-orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut akan dipandang rendah disebabkan oleh budaya negatif ini. Selain itu, berlakunya ketidakadilan khususnya dalam penguatkuasaan undang-undang. Contohnya, mereka yang bersalah boleh mengelak daripada hukuman atau menerima hukuman yang lebih ringan jika mereka memberi rasuah. Seterusnya, amalan rasuah akan meruntuhkan akhlak dan peribadi mulia seseorang insan serta keluarga dan menjejaskan maruah individu yang berkaitan. Di samping itu, implikasi kepada individu adalah ketaksamaan sosial. Rasuah boleh melebarkan jurang sosial dan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Pihak yang mempunyai sumber dan hubungan yang kukuh lebih berkemungkinan mendapat manfaat, manakala bahagian masyarakat yang lemah akan dipinggirkan. Akhir sekali, rasuah juga menyebabkan individu sukar mendapat pekerjaan kerana adanya amalan kronisme dan nepotisme pada masa kini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Alright, moving on. Implikasi rasuah kepada organisasi. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Suharto mengkonsolidasikan kekuasaan dengan mengendalikan institusi-institusi negara. Ini menciptakan sistem yang sangat terpusat di bawah pengaruhnya. Organisasi, pemerintahan dan lembaga negara menjadi alat untuk kepentingan pribadi dan keluarga, merosak fungsi mereka sebagai pelayan publik yang seharusnya bertugas menegakkan hukuman dan keadilan. Yang kedua, budaya korupsi semakin meningkat. Rasuah yang terstruktur dan sistematik akan menghasilkan budaya korupsi yang mengakar dalam berbagai level organisasi, dari pemerintahan hingga sektor swasta.
Hal ini menciptakan siklus korupsi yang sulit dihentikan bahkan setelah reformasi politik kerana banyak individu dan kelompok yang telah biasa dengan amalan tersebut. Yang ketiga, ketidakadilan dan diskriminasi. Praktik rasuah sering kali menciptakan ketidakadilan di dalam organisasi. Sumber daya atau kesempatan yang seharusnya diberikan secara merata bisa dialihkan kepada individu atau kelompok tertentu yang terhubung dengan pihak yang berkuasa. Ini dapat menciptakan ketimpangan dalam organisasi. Yang keempat, kebocoran sumber daya negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan lebih banyak dikorupsi. Ini menyebabkan kemiskinan yang meluas dan terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar. Yang terakhir, ketidakpercayaan pada institusi. Rasuah akan merosakkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, termasuk parti politik, lembaga pemerintahan, dan sektor swasta. Kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan accountability pemerintah sangat rendah, yang berimplikasi pada penurunan partisipasi politik dan ketidakmampuan organisasi untuk berfungsi secara efektif. Seterusnya, langkah mengatasi isu integriti dan rasuah. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang. Undang-undang perlu diketatkan lagi terhadap individu yang terlibat dalam rasuah. Ini termaksud pendakwaan yang pantas dan hukuman yang setimpal untuk memberikan mesej yang jelas bahawa rasuah tidak akan ditoleransikan. Seterusnya, memperkukuhkan institusi yang bertanggungjawab memerangi rasuah seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang juga dikenali sebagai SPRM, untuk memastikan kes rasuah ditangani dengan efektif dan efisien. Seterusnya, mewujudkan budaya integriti di tempat kerja. Memastikan semua pekerja diajar dan dipraktikkan prinsip-prinsip integriti dan profesionalisme serta diberi latihan berterusan mengenai cara-cara untuk mengelakkan rasuah. Seterusnya, kepimpinan yang berintegriti. Pemimpin yang berintegriti dan menegakkan nilai moral perlu menjadi teladan kepada rakyat. Kepimpinan yang bersih dari amalan rasuah dapat mempengaruhi budaya keseluruhan negara dan sektor awam. Pemimpin dan pegawai awam harus menerima latihan mengenai etika dan integriti dalam pemerintahan dan pengurusan. Akhir sekali, mendidik dan meningkatkan kesedaran awam. Menyediakan program pendidikan tentang pentingnya integriti dan kesan buruk rasuah kepada masyarakat dan negara. Ini boleh dimulakan dari peringkat sekolah hingga ke peringkat dewasa. Dan akhirnya, mengadakan kempen yang memfokuskan kepada nilai integriti dalam kehidupan seharian serta menggalakkan masyarakat untuk melaporkan sebarang bentuk rasuah atau salah guna kuasa. Itu saja. Seterusnya untuk pengajaran daripada kes Soeharto. Yang pertama, kuasa mesti dihadkan untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Kuasa yang tidak terhad sering membawa kepada penindasan dan rasuah. Oleh itu, kita perlu mekanisme seperti pemisahan kuasa dan semakan oleh institusi bebas untuk memastikan kuasa tidak disalahgunakan. Seterusnya, pengajaran kedua ialah ketulusan dan accountability adalah asas pemerintahan yang adil. Kerajaan mesti bertanggung jawab terhadap keputusan mereka, dan maklumat penting mesti dapat diakses oleh rakyat.
Ini membolehkan rakyat dapat menilai dan memastikan setiap tindakan yang diambil adalah untuk kebaikan bersama. Pengajaran yang ketiga pula ialah kebebasan media dan suara rakyat mesti dipertahankan. Media bebas dan ruang untuk rakyat bersuara adalah kunci untuk mendedahkan penyelewengan. Jika media dibungkam atau rakyat dihalang daripada bersuara, ia akan membuka ruang kepada salah guna kuasa tanpa kawalan. Pengajaran yang terakhir pula ialah pendidikan anti rasuah perlu diberi kepada semua peringkat masyarakat. Kita perlu mendidik generasi muda tentang pentingnya integriti dan bahayanya rasuah. Ini akan membantu membina sebuah masyarakat yang lebih peka terhadap isu-isu etika dan ketulusan. Sebagai penutupnya, 4 langkah ini, hak kuasa, ketulusan, kebebasan media, dan pendidikan anti rasuah adalah kunci untuk memastikan negara kita terus maju dengan berintegriti dan berkeadilan. Sebagai rumusan daripada kes Soeharto dapat dilihat, selama 30 tahun pemerintahannya, Soeharto membina sebuah sistem rasuah yang sistematik, melibatkan pelbagai institusi yang sepatutnya berkhidmat untuk rakyat. Kekayaan negara disalahgunakan untuk memperkayakan golongan tertentu, manakala majoriti rakyat terus hidup dalam kemiskinan. Ini menggambarkan bagaimana kuasa yang tidak dikawal boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Rasuah ini tidak hanya memusnahkan ekonomi Indonesia dan mewujudkan jurang sosial yang besar dan ketidakseimbangan ekonomi, tetapi juga melemahkan institusi negara. Akibatnya rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, dan ini akhirnya membawa kepada kejatuhan Soeharto pada tahun 1998. Rakyat akan bangkit menentang penindasan apabila ketidakadilan dibiarkan berlarutan. Kes Soeharto memberi pengajaran penting. Rasuah adalah racun yang boleh menghancurkan asas sebuah negara. Oleh itu, usaha berterusan diperlukan untuk memastikan sistem pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegriti. Mekanisme kawalan kuasa, ketulusan, dan accountability perlu diterapkan untuk mengelakkan sejarah ini berulang. Kesimpulannya, marilah kita belajar daripada kisah ini untuk memastikan rasuah tidak dibiarkan memusnahkan kepercayaan rakyat dan masa depan negara. Sekian, terima kasih.